Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan kepada kita sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak diutuskan menjadi rasul dan diturunkan wahyu kepada baginda berdepan dengan pelbagai ujian dan cubaan. Dan di antara ujian yang paling berat diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pada tahun ke-10 Hijrah yang dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Pada tahun itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan isteri baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan juga bapa saudara baginda Abu Talib, yang mana mereka berdua merupakan tunjang yang mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu berdepan dengan ancaman daripada Quraisy dan kehilangan orang-orang tersayang yang sentiasa mempertahankan dakwah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu surah di dalam Al-Quran. Satu surah yang mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan erti kesabaran, yang memberi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa di sebalik kesabaran itu ada kemenangan yang turun untuk menenangkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala membuka surah Yusuf dalam ayat yang ketiga dengan menyebut, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu ahsanal qasas, kisah-kisah yang terbaik, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an yang kami wahyukan kepadamu, sedangkan kamu sebelum ini tergolong di kalangan orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah yang penuh dengan hikmah perjuangan, yaitu surah Yusuf. Di antara karamah ataupun kemuliaan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Yusuf adalah bajunya. Bukan satu baju, bukan baju yang mahal pada harganya, tetapi baju biasa yang dipakai oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam pada hari-hari biasa. 3 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran bagaimana Allah menyelamatkan Yusuf dengan bajunya, ataupun memberi kemuliaan kepada Yusuf dengan bajunya. Apabila saudara Nabi Yusuf merancang untuk mengenakan Nabi Yusuf, meninggalkannya di dalam perigi buta, dalam telaga yang tidak ada orang, mereka ambil baju Nabi Yusuf, mereka salibkan baju Nabi Yusuf dengan darah. Lalu mereka bawa balik baju itu kepada Nabi Allah Yaqub. Kata kepada Nabi Allah Yaqub, sesungguhnya Yusuf telah digigit ataupun dimakan oleh serigala. Dan apabila mereka bawa, baju itu tidak ada koyak padanya, tak ada bekas koyak, tak ada bekas kena gigit, tapi yang ada hanyalah darah yang disalut pada baju Nabi Allah Yusuf. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka datang membawa baju Nabi Yusuf dengan darah yang palsu, darah tipu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kata Nabi Allah Yaqub alaihi salam, sesungguhnya kamu telah dikuasai oleh diri kamu ketika melakukan penipuan ini. Fasabrun jamil, sesungguhnya kesabaran itu sangat baik. Allah lah yang membantu. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Di atas apa yang mereka dakwa, Allah lah yang membantu. Itu yang pertama. Apabila Nabi Yaqub alaihi salam melihat baju Nabi Yusuf, dia tahu bahawa ini adalah darah palsu dan Nabi Yusuf bukan dimakan oleh serigala. Yang kedua, apabila Nabi Yusuf dijaga di Mesir, lalu beliau meningkat dewasa, isteri kepada pemilik Nabi Yusuf pada ketika itu cuba untuk melakukan khianat. Dia ajar Nabi Yusuf untuk melakukan perkara sumbang. Lalu Nabi Yusuf tinggalkan dia dan berlari, pergi meninggalkannya. Dia tarik baju Nabi Yusuf daripada belakang dan terkoyak baju Nabi Yusuf. Ketika itu suaminya datang dan masuk ke rumah.
Kata perempuan itu, fama jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Ini fitnah perempuan, mulut jahat mereka, sebahagian daripada mereka. Katanya, tidak ada balasan setimpal bagi orang yang berniat jahat terhadap keluarga engkau, melainkan penjarakan dia ataupun berikan azab yang pedih. Wa syahida syahidun min ahliha. Lalu ada orang yang cerdik pandai di kalangan keluarga perempuan ini kata, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau baju terkoyak daripada depan, perempuan ini benar dan Yusuf adalah penipu. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Tetapi kalaulah baju itu koyak di belakang, maka dia adalah penipu dan lelaki ini merupakan orang yang jujur. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin. Apabila mereka melihat baju Yusuf terkoyak daripada belakang, kata Nabi Yusuf, innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Sesungguhnya ini adalah tipu daya perempuan dan tipu daya perempuan ini sangat besar. Itu kali kedua Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kehebatan yang ada pada baju Nabi Allah Yusuf. Yang ketiga, apabila Nabi Allah Yusuf telah berjumpa dengan saudara-saudaranya, mereka datang ke Mesir daripada Syam meminta bekalan makanan. Kata Nabi Allah Yusuf kepada mereka, idhabu biqamisi hadha wa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Ambillah baju ini. Nabi Yusuf ambil baju dia, bagi kepada mereka, dan lemparkanlah baju ini kepada bapa aku, letakkanlah di hadapan muka bapa aku, ya'ti basira. Sesungguhnya penglihatannya yang telah buta akan kembali pada ketika itu. Lalu mereka pun balik, bawa baju tu pergi kepada Nabi Yaqub. Dan apa yang berlaku? Falamma an ja'al bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. Apabila datang khabar gembira kepada Nabi Yaqub, dibagikan baju itu kepadanya, fartadda basira, lalu dia kembali melihat semula. 3 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah memuliakan Nabi Allah Yusuf dengan baju. Keistimewaan itu bukan ada pada baju, bukan ada pada kain, bukan ada pada pakaiannya, tetapi ada pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keistimewaan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Di antara pengajaran di dalam surah Yusuf, di antara pengajaran penting bagi sesiapa yang tak tertahan jiwanya, nafsu telah menguasai jiwanya, nak melakukan perkara jahat, tak boleh tahan, tertewas, maka janganlah dia terus melakukan perkara jahat lalu hanyut sejauh-jauhnya, kerana itulah punca kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila saudara Nabi Yusuf mereka berbincang untuk menjatuhkan Nabi Yusuf, kata mereka pada ketika itu, uqtulu yusufa aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf ataupun letakkan dia di dalam telaga supaya wajah bapa kamu kembali melihat kepada kamu, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas itu kamu jadi orang yang baik. Dalam Al-Quran diceritakan ramai kisah-kisah orang jahat, tetapi mereka semua hancur, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, saudara Nabi Yusuf, mereka kata, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas kamu dah buat perbuatan itu, jadilah orang baik. Itu sahaja kesalahan kamu. Jangan terus-terusan masuk dalam kesalahan tak keluar-keluar. Letakkan Yusuf di dalam telaga, lepas itu kamu jadi orang baik, jangan buat salah dah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka setelah mereka bertaubat. Kemudian mereka bertaubat, Allah memuliakan mereka. Apabila Allah sebut tentang Yaqub, Allah sebut Yaqub wal asbat. Kata ulama, asbat ini adalah merujuk kepada anak-anak Nabi Yaqub yang telah bertaubat dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengajaran penting daripada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran adalah kita ini kena sentiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita semua lemah, sangat dekat untuk kita jatuh ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah. Maka dengan itu sentiasalah minta perlindungan dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Allah sebutkan cerita
walaqad hammat bihi. Isteri kepada pembesar tadi berkenan untuk melakukan kejahatan dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Dan Yusuf juga akan melakukan perkara yang sama jika tidak dia melihat petunjuk daripada Tuhannya. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Allah Yusuf daripada melakukan dosa. Dan lihatlah bagaimana keajaiban kesabaran yang Allah kurniakan kepada Yusuf. Daripada anak yang dibuang, dia sabar. Daripada masuk ke rumah tuannya lalu difitnah, dia sabar. Daripada fitnah itu dia dipenjarakan, dia sabar. Tetapi akhirnya dia menjadi orang besar, memiliki kekuasaan dan memiliki hasil bumi negeri Mesir di bawah kekuasaan Yusuf dan pengurusannya. Itulah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita diuji dengan kesusahan. Kadang-kadang kita diuji dengan perkara berat yang susah untuk kita tanggung, dan kadang-kadang kita rasa bahawa tak ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, kesusahan itulah sebenarnya adalah jalan-jalan memberi kebaikan kepada kita. Kalaulah tidak Yusuf dibuang, maka dia tidak akan jadi pembesar. Kalaulah tidak Yusuf pergi ke Mesir di bawah orang, maka dia tidak akan menjadi pembesar. Kalaulah Yusuf tidak difitnah lalu tidak dimasukkan ke dalam penjara, dia tak akan jadi orang besar. Lihatlah bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah atur kehidupan Yusuf alaihi salam, ujian demi ujian demi ujian, supaya akhirnya baginda Nabi Yusuf alaihi salam keluar sebagai orang yang dihormati dan dimuliakan di Mesir pada ketika itu. Dan pengajaran terakhir yang perlu kita ingat, sebesar manapun kita di dunia, sebanyak manapun kekayaan dan kemewahan yang kita ada di dunia, itu tidak bererti kalau tidak dilengkapi dengan kebahagiaan di akhirat. Hidup di dunia ini sangat pendek. Kebahagiaan di dunia ini sangat sedikit berbanding dengan akhirat. Kerana itulah setelah mengecapi semua jenis kesenangan, memiliki kekuasaan sebagai menteri pada ketika itu di Mesir, kata Nabi Allah Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Wahai Tuhanku, Engkau telah kurniakan kepadaku kerajaan, dan juga Engkau telah memberikan kepada aku kemahiran untuk mentafsir mimpi. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tuhan yang mendirikan langit dan bumi, Engkaulah merupakan wali pendamping bagiku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Matikanlah aku sebagai orang muslim, dan juga berikanlah aku peluang untuk bersama-sama dengan orang soleh. Kerana itulah kemuliaan hakiki. Susah dan senang di dunia ini tempohnya sangat singkat. Tidak ada ertinya sama ada kita susah ataupun kita senang di dunia kalau kita tidak mengecapi dua nikmat terbesar ini. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Mati dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala melengkapkan perjalanan hidup Nabi Yusuf, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, akhirnya menjadi pembesar. Kita perlu ambil iktibar daripada kisah ini. Jangan sekali-kali berputus asa. Jangan sekali-kali kita rasa bahawa kehidupan ini terlalu susah bagi kita, kerana kita tidak tahu apa yang berada di hadapan. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada orang yang sentiasa bertakwa dan bersabar dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله أوصيكم بتقوى الله. Wahai hamba Allah yang bertakwa, wahai hamba Allah sekalian, saya berpesan supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama apabila mereka membincangkan kenapa Allah sebut kemuliaan 10 malam, apa maksud 10 malam ini, sebahagian mereka berpandangan bahawa itulah 10 malam awal pada bulan Zulhijjah, bulan yang kita sedang berada padanya pada hari ini, bermula semalam sehingga ke raya haji. Apa kemuliaan bulan ini? Apa kemuliaan 10 hari yang kita sedang berada di dalamnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'amalin salih ahabbu fiha min 'inda Allah min hadhihi al-'ashrah, min hadhihi al-ayyam." Dan tidak ada amal salih yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari ini. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah?" Apakah maksudnya termasuk jihad di jalan Allah sekalipun? Sebab Nabi kata tak ada hari lain amal soleh Allah lebih suka daripada 10 hari ini, daripada semalam sampai raya haji. Para sahabat tanya, apakah termasuk jihad di jalan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah." Ya, termasuklah jihad fi sabilillah. Tak ada dah amalan yang Allah suka lebih daripada 10 hari ini, termasuk jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in. Kecuali satu sahaja amalan yang lagi besar daripada 10 hari ini. Seorang yang keluar dengan harta bendanya dan juga jiwa raganya, nyawanya dan hartanya keluar keseluruhannya di jalan Allah, lalu dia tak pulang bawa apa-apa pun, hartanya habis kesemuanya, dia tumpas di jalan Allah, itu lebih mulia. Selain daripada itu, tidak ada amalan yang lebih Allah suka daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari ini. Maka saya menyeru diri saya dan kita sekalian agar meningkatkan amalan kebaikan, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang diredai Allah pada 10 hari ini, kerana nilai 10 hari ini amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecapilah dia, carilah sebaik-baik ruang untuk melakukan ibadat pada hari-hari ini, kerana kita sedang berada pada 10 hari yang paling mulia dalam setahun, 10 hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kebaikan kita dan menjadikan kita bersama dengan orang-orang yang soleh di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.